Okay. So, tajuk kita pada hari ini adalah 3.0 reka bentuk dalam perniagaan dengan subtopik 3.1 reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Ini adalah silibus bab yang ketiga di dalam tingkatan 3 KSSM. Okey, ini adalah standard prestasi ataupun tafsiran yang termaktub di dalam RBT tingkatan 3 KSSM, di mana bab 3 ini memang setiap bab dia ada TP 1 hingga 6. TP itu bermaksud tahap penguasaan. Okey, tahap TP 1 yang perlu pelajar-pelajar kuasai, yang pertama kena tahu menyatakan definisi pemasaran. Okey, untuk TP 2, menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Yang ketiga, merancang reka bentuk dan pemilihan media pengiklanan. Keempat, membanding beza jenis media dan reka bentuk periklanan. Yang kelima, merumus kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai. Dan yang keenam, membuat reka bentuk periklanan untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Okey, so sepanjang kita punya 25 hari PDPR yang dah diumumkan oleh KPM ni, insyaAllah kita akan cover lah untuk TP1 hingga TP6 ini. Okey, hari ini kita akan fokus kepada TP2 iaitu menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, mungkin ada yang tak faham apa benda TP1 sampai TP6 ni kan. Ini jika kamu capai, maksudnya saya akan rekodkan pencapaian di dalam PBD. Okey, memandangkan kita tahun ni tak ada PT3 kan. PT3 tak ada, so PBD tu sangat penting. PBD sangat penting untuk direkodkan dan mungkin dia dijadikan salah satu medium untuk menjadi kaedah penilaian untuk naik tingkatan 4 nanti. Okay. Alright, kita tengok 3.1.1 maksud pemasaran. Pemasaran merupakan aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Pemasaran bertujuan mencari keuntungan dengan memenuhi kehendak pengguna. Okey, so simpelnya kita nak ceritakan kat sini, kalau kita nak buat perniagaan, dia mesti ada pemasaran, betul tak? Kalau kita buat perniagaan tapi kita tak buat pemasaran, macam mana pengguna nak tahu? Okey, bila kita buat pemasaran, so ia memudahkan kita menyampaikan maklumat daripada pengeluar kepada pengguna. Okay, so pemasaran ni bertujuan untuk mencari keuntungan dengan memenuhi kehendak pengguna. Okey. Sekarang kita teruskan dengan 3.1.2 iaitu peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu dalam ruangan chat. Saya akan baca chat melalui handphone. Okey. Peranan reka bentuk dalam pemasaran adalah untuk bertujuan adalah untuk berkomunikasi dan mengukuhkan penjenamaan serta menekankan mesej kempen pemasaran. Oleh itu, reka bentuk memainkan peranan yang penting dalam usaha pemasaran. Okey, nak jalankan perniagaan yang penting kena ada pemasaran. Tapi nak buat pemasaran, antara yang penting reka bentuk produk tu pun penting juga. Kalau reka bentuk produk tu setakat biasa-biasa je, tak ada reka bentuk yang special, so maksudnya pemasaran tu biasanya akan gagal. Okay, so kita tengok di sini ada 8 peranan reka bentuk dalam pemasaran yang memberi penekanan kepada aspek-aspek yang berikut. Okey, yang baru masuk jangan lupa typekan nama dan kelas di ruangan chat sebagai bukti kehadiran pada hari ini. Okey, kita sambung. Peranan reka bentuk dalam pemasaran ada 8. Okey, yang pertama, fungsi produk. Yang kedua, reka bentuk produk. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan produk dari segi fungsi dan reka bentuk. Yang keempat, nilai produk. Yang kelima, ciri tersendiri produk. Yang keenam, rangkaian perkongsian produk dan teknologi. Yang ketujuh, reka bentuk sebagai rakan strategik perniagaan. Dan yang ke-8, trend produk.
Okay, start lah. Ada yang request nak masuk dalam apa? Muhammad Ashraf. Okay. Okay, so ini adalah 8 peranan reka bentuk dalam pemasaran. Kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok satu persatu peranan berikut. Okay, peranan reka bentuk yang pertama adalah fungsi produk. Produk yang dipasarkan boleh berfungsi dan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, kita sebagai peniaga, ataupun kita sebagai pengeluar, contohnya, kita tak nak pasarkan produk yang tidak memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Maksudnya, okay, start lah. Okay, di mana tadi? Okay, untuk kita sebagai pengeluar, mestilah mengeluarkan produk yang boleh berfungsi. Sebab fungsi tu untuk memenuhi keperluan pengguna. Kalau pengguna tak perlukan produk tu, maksudnya tak ada maknanya hang keluarkan produk tu. Kita tak boleh keluarkan produk short-short sendiri. Okey, peranan yang kedua, reka bentuk produk. Reka bentuk produk yang dihasilkan bersesuaian dengan aktiviti atau keperluan pengguna. Okey, pelbagai bentuk kasut dihasilkan mengikut jenis aktiviti seperti berkebun, bersukan, casual ataupun kerja rasak. Ini contohlah kalau katakan kita nak jual kasut, tak bolehlah buat kasut sejenis saja, betul tak? Dia kasut tu ada macam-macam jenis dan sesuai untuk berbagai-bagai jenis aktiviti. Contohnya kasut yang paling kiri sekali kan. Paling kiri sekali, okay, ini. Ini sesuai untuk apa? Sesuai untuk bersukan. Okay, kalau yang ini untuk keluar jalan-jalan. Yang ini untuk berkebun. Yang ini untuk sesuai untuk aktiviti pergi keluar bekerja. Macam itulah. Okay. Terusnya C, peranan yang ketiga, kekuatan dan kelemahan produk dalam fungsi dan reka bentuk. Okey, setiap produk yang dihasilkan mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Terdapat produk yang mempunyai kekuatan dari segi reka bentuk, tetapi mempunyai kelemahan dari segi fungsi. Okey, contohnya lampu hiasan gantung. Okey, ni lampu chandelier ni. Seperti dalam gambar di sebelah kiri, bawah. Terdapat produk yang mempunyai kekuatan dari segi fungsi, tetapi mempunyai kelemahan dari segi reka bentuk. Contohnya mesin perakam masa. Okey, kita tengok contoh lampu chandelier. Apa kekuatan dan kelemahan dia? Okey, kekuatan dari segi reka bentuk tetapi lemah dari segi fungsi. Hiasan yang menarik tetapi tidak memenuhi fungsi sebagai lampu untuk menerangi ruang. Kemudian jam mesin perakam masa. Mesin perakam masa, kekuatannya dari segi fungsi tetapi lemah dari segi reka bentuk. Okay, dia berfungsi dengan baik dalam perekodan data masa tetapi mempunyai reka bentuk yang tidak menarik. So dia boleh kita katakan kat sini, setiap produk yang kita hasilkan, of course dia ada kekuatan dan sudah tentu dia akan ada kelemahan dia juga. Okay. Seterusnya, yang keempat, peranan yang keempat iaitu nilai produk bagi pelanggan. Okey, kita tengok yang kehendak pelanggan dengan bukan kehendak pelanggan. Okey, telefon pintar yang mempunyai pelbagai aplikasi dan sambungan internet. Kalau bukan kehendak pelanggan, telefon yang tidak mempunyai sambungan internet. Okey, so sudah tentulah kalau dalam tempoh yang sekarang ni terutamanya semua orang menggunakan PDPR untuk menyampaikan pembelajaran, betul tak? Daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, hatta universiti, college pun semua menggunakan medium
sekarang menggunakan internet. So kalau diberi pilihan sama ada pelanggan nakkan telefon pintar ataupun telefon biasa, mestilah pelanggan nakkan telefon pintar kan. Okey, kemudian kita buat perbezaan di antara smart TV dengan televisyen tradisional. Okey, smart TV yang boleh menyokong aplikasi internet itu sudah tentu menjadi kehendak pelanggan. Dan televisyen reka bentuk lama yang menggunakan sistem konvensional bukan menjadi pilihan kehendak pelanggan. Okey, seterusnya peranan reka bentuk dalam pemasaran yang kelima, ciri tersendiri produk. Ciri tersendiri produk. Okey, start. Okey, bagi siapa yang baru masuk, jangan lupa typekan nama di ruangan chat. Setakat ni tak ramai yang isi nama dekat ruangan chat. Takut nanti saya tak perasan hampa join. Nanti tak perasan kehadiran pun tak ambil. Jangan lupa lah, type nama di bahagian ruangan chat. Okey, yang kelima, ciri tersendiri produk. Setiap produk mempunyai identitinya yang tersendiri dalam mempengaruhi nilai pasaran. Identiti setiap produk ditunjukkan melalui jenama, kesetiaan, dikenali, boleh ingat, keboleh percayaan terhadap produk oleh pengguna. Okey, contohnya jenama, pengguna dapat mengenali setiap kereta keluaran Ferrari dengan hanya melihat kepada logonya sahaja. Okey, kalau diberi pilihan diberi pilihan dua kereta yang ada simbol Ferrari ni dengan simbol Pro 2, nak bagi free ni. Mestilah orang akan pilih Ferrari, betul tak? Okay, kemudian ciri yang kedua, kesetiaan. Pengguna yang setia kepada sesuatu produk akan hanya menggunakan produk tersebut walaupun terdapat banyak lagi produk yang sama dalam pasaran. Contohnya, kita ada banyak jenis stesen minyak dekat Malaysia ni. Kita ada Shell, Petronas, BHP, Petron, Caltex. Tapi contohnya macam saya setia dengan Petronas. Okay. Seterusnya dikenali. Okay, contohnya Walt Disney merupakan syarikat yang telah lama bertapak dalam pasaran. Maka setiap watak kartun keluarannya dikenali dengan mudah oleh penonton. Okay, Walt Disney contohnya watak-watak yang ada dalam Walt Disney apa dia? Okay, kita ada Donald Duck, kita ada Mickey Mouse, Minnie Mouse. Yang lain saya tak kenal. Okay, kemudian boleh ingat, setiap lampin pakai buang dipanggil Pampers oleh pengguna kerana istilah tersebut sinonim dengan lampin pakai buang. Okay. Sepatutnya kita panggil ini sebagai lampin pakai buang ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil diapers. Tapi ramai yang sebut Pampers. Sebab Pampers ni dulu antara jenama yang agak terkenal lah. Okay. Sampai dia menjadi ingatan kepada kebanyakan pengguna. Bila sebut je lampin pakai buang, orang akan ingat Pampers. Sedangkan kita ada banyak lagi diapers. Kita ada Dipex, kita ada macam-macam jenis jenama lah. Okay, kemudian keboleh percayaan. Okay, pengguna mempunyai persepsi yang tinggi terhadap produk keluaran Apple. Betul tak? Kalau dapat iPhone 12, mesti kita ada satu perasaan bangga, kan? Okay. Alright. Seterusnya, yang keenam, rangkaian perkongsian produk dan teknologi. Okey, saling berkongsi produk dan teknologi yang sama untuk pengeluar yang berlainan. Okey, contohnya kalau kita perasan ya dekat atas jalan raya, kalau kita terserempak dengan Pro 2 dan Toyota, Pro 2 Myvi dan Toyota Passo, kita nampak dia punya design reka bentuk dia lebih kurang sama kan? Itu maksudnya mereka mengaplikasikan rangkaian perkongsian produk dan teknologi. Dia saling berkongsi, menggunakan teknologi yang sama. Kemudian contoh yang kedua, Proton Inspira.
Betul kan? Mitsubishi Lancer. Okay. Lancer dengan Inspira ni dia punya design ataupun reka bentuk dia pun lebih kurang sama juga. Cuma of course lah lebih baik Lancer tu jauh lebih bagus lah. Okay, kemudian peranan yang ketujuh, reka bentuk sebagai rakan strategik perniagaan. Okay, gabungan reka bentuk dari pelbagai sumber yang berbeza untuk menghasilkan satu produk yang baru. Contoh, burger terdiri daripada reka bentuk roti, burger, daging dan sos. Okay, so bayangkan sebiji burger ni dia dah melibatkan lebih kurang ramai jenis pengeluar. Okay, contohnya pengeluar roti. Okay, pengeluar roti, pengeluar daging burger, pengeluar sos, pengeluar cheese dan mayonis. Serta sayur-sayuran yang ada dalam burger tu. So, maksudnya okay, sana ada yang request. Aisyah Batrisha. Okay, so sebiji burger ini dah memberi keuntungan daripada pelbagai jenis pengeluar. Okay, seterusnya peranan yang ke-8, trend produk. Produk yang memenuhi citarasa pelanggan dan trend terkini. Okay, produk yang dihasilkan dapat bersaing dalam pasaran global dan menjadi trend semasa. Okay, contoh GoPro, dashcam dan drone. Ini antara produk-produk yang kalau kita ada tu maksudnya kita memang sedang mengikuti trend dan perkembangan masa yang terkini. Okay. Right, so hari ini kita akan fokus kepada ini sajalah 15 slide untuk 3.1.1 dan 3.1.2. Tak sampai setengah jam saya punya presentation untuk hari ini. So, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Kalau ada soalan, boleh tanya dekat ruangan chat lah. Okay, sebelum tu, saya nak hampa tengok balik dekat modul yang saya dah bagi sebelum ni. Okay, modul ni, pada modul ni tengok muka surat yang keempat. Okay, muka surat keempat. Okay, kat sini ada jadual jenis pengenalan produk. Okay, jenis pengenalan produk ada penjenamaan, kesetiaan, boleh ingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Okay, minta tolong ini adalah latihan untuk hari ini. So, sila siapkan. Latihan muka surat 4 daripada modul RBT yang saya dah sediakan sebelum cuti raya hari tu. Okay, penjenamaan, kesetiaan, boleh ingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Kat mana nak cari jawapan ni? Yang pun boleh rujuk buku teks. Muka surat. Sekejap. Okay, muka surat 134. Muka surat 134. Kat situ dia ada penerangan dengan lebih lanjut. Okay, contohnya penjenamaan produk. Okay, ini adalah contoh-contoh dia. Okay, lepas tu kesetiaan. Contoh dia. Boleh ingat, okay, contoh Colgate. Macam kita guna ubat gigi macam-macam jenama kan, tapi biasanya kita akan sebut Colgate.
Okey, dikenali. Roti yang dikenali, contohnya roti gardenia. Okey, kemudian kepercayaan kepada jenama. Okey. So, di bahagian penerangan ni, tuliskan penerangan secara ringkas dan padat. Ringkas dan padat merujuk kepada buku teks ni lah, daripada muka surat 134 sampai muka surat 137. Sampai muka surat 136. Okey, untuk latihan hari ni, buka modul muka surat 4, boleh rujuk buku teks muka surat 134 sampai 136. Okey? Okey. So, ada apa-apa soalan tak? Aina? Aina Zulaika, ada soalan tak? Jelas tak arahan saya? So, hari ni kita dah cover subtopik untuk 3.11 dan 3.12. Nah, Siti Mariam Hashim. Okey, untuk yang baru masuk, tolong pergi ke bahagian ruangan chat, typekan nama dan kelas. Okey, Cikgu Salina kata latihan ni dah buat Cikgu Ros sebelum cuti. Okey, tak apa. Untuk yang kelas saya ulang lagi sekali lah sebab nak kodor balik yang saya tak buat kelas waktu kuarantin hari tu. Okey lah. Tak apa, kita buat latihan yang tu. Nanti bila dah siap, boleh snap gambar dan hantar kepada saya. PM lah. Jangan hantar dalam grup. Cikgu Selena kata tak apa, ulang pun sebab ramai yang belum hantar lagi kelas saya. Betul? Okay, so untuk latihan hari ni saya ulang balik. Ulang untuk kali ketiga. Rujuk modul latihan yang saya bagi, muka surat 4. Okay, isikan di ruangan penerangan dengan merujuk buku teks muka surat 134, 135 hingga 136. Okay? Okay, Cikgu Salina ada apa-apa nak cakap tak? Saya nak sampaikan pesanan ke? Tak ada apa. Okay semua. Thank you. Okay. Alah, Aiman Najmi baru masuk. Kita dah nak habis kelas dah ni. Okay, tak apalah, saya ulang lagi sekali lah untuk latihan hari ni. Aiman Najmi, dengar tak? Untuk latihan hari ni, buat buka latihan modul latihan RBT yang saya bagi, muka surat 4, boleh rujuk buku teks, muka surat 134 hingga 136. Okay, bila dah siap, snap gambar dan hantar kepada guru masing-masing. Okay, saya akan ambil kehadiran berdasarkan nama yang ada dalam ruangan chat ni dan siapa yang hantar latihan. Okay, maksudnya saya pelbagaikan lah untuk rekod kehadiran. Okay, kalau so tolong bagi tahu kawan-kawan mana yang tak sempat join ataupun line sangat slow, tak apa, saya bagi peluang lagi untuk kira kehadiran berdasarkan snap gambar snap gambar latihan untuk hari ni. Okay? So rasanya itu saja untuk hari ni. Saya tamatkan kelas di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.